Baik, banyak yang telah dikongsikan oleh Jabatan Perakaan Malaysia DOSM semalam, beberapa data untuk kita lihat bagaimanakah prestasi ataupun indikator ekonomi Malaysia terutama untuk bulan Julai 2023. Okey, antara laporan ataupun terbitan yang akan saya kongsikan dulu adalah indeks harga pengeluar IHPR pengeluaran tempatan untuk bulan Julai 2023. Prestasinya kalau anda teliti di sini, indeks harga pengeluar Malaysia turun kepada negatif 2.3% untuk Julai 2023. Kalau anda lihat, ini adalah prestasi perbandingan tahun ke tahun, berbanding Julai tahun ini dengan Julai tahun lepas, di mana penurunan adalah sebanyak negatif 2.3%, manakala Jun tahun lepas tempoh sama adalah sebanyak negatif 4.8%. Manakala kalau kita lihat perbandingan bulan ke bulan, iaitu indeks harga pengeluar IHPR ini adalah berada dalam keadaan kita boleh cakap meningkat, di mana anda teliti di sini ia meningkat sedikit berbulan 0.2%, tapi ia lebih rendah sedikit berbanding Jun bulan lepas, iaitu 0.3%. Dan ini adalah perbandingan yang anda dapat lihat untuk bulan Julai perbandingan tahun dan juga bulanan. Seterusnya kalau anda teliti IHPR mengikut sektor. Manakah antara sektor-sektor yang mengalami perkembangan dan manakah sektor yang mengalami iaitu penyorotan, susut. Di sini ada 5 sektor terbagi kepada pertanian, perhutanan dan perikanan, perlombongan, pembuatan bekalan elektrik dan gas bekalan air. Kalau anda teliti di sini, ini adalah perbandingan tahun ke tahun, iaitu Julai tahun ini berbanding dengan Julai tahun lepas, prestasi IHPR mengikut sektor. Manakala yang di sebelah kanan skrin anda ini adalah perbandingan IHPR bulan ke bulan, iaitu perbandingan bulan Julai hingga berbanding bulan Jun tahun ini. Kalau anda teliti di sini untuk kita lihat, iaitu ini adalah angka terkini, itu Julai. Julai ini adalah perbandingan untuk bulan Jun. Kalau Julai di sini kalau kita lihat pertanian dan perikanan iaitu sedikit baik, iaitu kepada 3.6% peningkatan untuk bulan Julai berbanding Jun, iaitu negatif 20.4%. Manakala kalau yang ini pula Jun, kalau kita teliti perlombongan juga masih iaitu susut, prestasinya agak teruk, manakala diikuti juga dengan perbuatan iaitu pada Julai juga meningkat iaitu pada prestasi negatif, termasuk juga dengan Jun iaitu 0.1% dan untuk bekalan elektrik dan gas. Manakala kalau bulan ke bulan ini adalah prestasi dia kalau kita lihat iaitu sedikit meningkat, iaitu positif 1% untuk bulan Julai, ini perbandingan. Namun untuk pembuatan bulan ke bulan ia merosot negatif 1.8%. Dan kalau kita teliti IHPR berikut negara terpilih, ada 5 negara yang boleh kami kongsikan: Amerika Syarikat, Jerman, PR China, Thailand, Jepun dan Republik. Kalau kita teliti di sini iaitu bulan Julai 2023, kalau anda teliti Amerika Syarikat sedikit meningkat iaitu IHPR dia, tapi Jerman iaitu menurun di mana negatif 6%, termasuk juga dengan PR China menurun negatif dalam prestasi negatif, termasuk dengan Thailand, Jepun masih 3.6% iaitu meningkat tapi lebih rendah sedikit untuk bulan Jun. Dan ini adalah prestasi yang anda dapat saksikan untuk IHPR negara terpilih. Sekarang ini saya akan beralih bagaimana pula untuk statistik ekspor import mengikut negeri, iaitu Julai 2023. Kalau anda teliti di sini menunjukkan prestasi. Kalau warna biru di sebelah setiap negeri, kotak negeri ini menunjukkan prestasi ekspor. Manakala yang di sebelah kiri ini menunjukkan prestasi import. Kalau anda teliti di sini, kalau kita lihat baris pertama, Johor, Melaka, Pulau Pinang, Selangor, Sarawak. Kalau anda teliti Johor, Melaka, Selangor dan Sarawak, kedua-duanya mengalami penurunan terhadap sektor ekspor mereka kalau anda teliti di sini. Namun kalau Melaka, importnya sedikit meningkat pada bulan Julai 7.5%, termasuk juga dengan Pulau Pinang, ekspor dia meningkat kepada 5.6%. Manakala kalau kita lihat di baris kedua di sini, Kedah, kalau anda teliti di sini, ekspor dia meningkat hampir mencecah 30%, manakala import dia iaitu turun sebanyak 2 digit 19%, termasuk juga negeri Sembilan, Perak, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Keempat-empat negeri di barisan tengah ini mengalami ekspor dan import mereka merosot. Manakala untuk baris ketiga terakhir, kalau kita lihat Kelantan dengan Perlis, kedua-duanya ekspor import dia kalau kita lihat kedua-duanya adalah meningkat. Kita dapat teliti 92% untuk ekspor dan 15.3% untuk import Kelantan. Manakala Perlis juga mengalami peningkatan terhadap ekspor dan import mereka, termasuk juga dengan wilayah Persekutuan Labuan. Seterusnya ada lagi satu data yang akan saya kongsikan, iaitu indeks perdagangan luar negeri kita.
bagaimanakah prestasi indeks perdagangan luar negeri kita untuk bulan Julai? Okey, kalau anda teliti di sini, ini untuk kita teliti bagaimanakah nilai ekspor dan nilai import untuk bulan Jun dan Julai. Untuk nilai ekspor, kalau kita teliti di sini, Julai telah mencatatkan sedikit rendah, iaitu sebanyak 116.8 bilion ringgit. Sedikit penurunan kalau kita teliti berbanding bulan Jun prestasi ekspor. Manakala prestasi import iaitu bernilai 98.4 bilion ringgit pada Jun, namun pada Julai ia telah meningkat sedikit kepada 99.7%. Hampir mencecah 100 bilion ringgit. Selain itu, kalau kita nak teliti bagaimanakah nilai ekspor dan import, indeks nilai seunit adalah mengalami penurunan sebenarnya sebanyak negatif 0.1%, diikuti juga dengan minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran adalah penurunan paling tinggi sebanyak 42% berbanding bahan kimia dan juga minyak galian. Okey, kita beralih kepada import pula. Indeks nilai seunit juga mereka juga menurun sebanyak 0.7% dan penurunan paling tinggi adalah terhadap alat jentera dan kelengkapan pengangkutan sebanyak 2%, diikuti juga dengan minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran dan juga bahan kimia yang iaitu indeks nilai seunit mereka menurun di bawah import. Manakala kalau kita lihat import, bagaimanakah indeks volume sebenarnya mengalami berita tidak baik, iaitu penurunan sebanyak 5.7% dan penurunan paling tinggi adalah sebanyak 13.9%, iaitu minyak galian berbanding alat jentera dan kelengkapan pengangkutan termasuk barang-barang keluaran kilang. Dan seterusnya, kalau yang import, kalau saya dapat kongsikan, indeks volume import sahaja yang meningkat di sini. Kalau anda lihat arrow hijau itu menunjukkan 2%, dan kita dapat teliti peningkatan paling tinggi adalah alat jentera dan kelengkapan pengangkutan sebanyak 7.8%, diikuti juga dengan pelbagai barang keluaran yang hampir mencecah 7% dan barang-barang keluaran kilang juga mengalami peningkatan sebanyak 5%. Dan ini adalah apa yang dapat saya kongsikan mengenai prestasi dan indikator ekonomi menunjukkan bagaimanakah tahap ataupun ekonomi Malaysia ketika ini. Jangan ke mana-mana, banyak lagi yang akan kami bawakan selepas ini. Niaga On akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.